Siapa? Ciku. Momo Saya rasa Ciku akan main dekat side Side lane ni. lane, okey. Saya rasa lah. Tapi kita tak tahulah. Yelah Kita kena tu, tengok. sebab line up Toda ni Ya. agak misteri sebenarnya. Dia ada 10 player kan. Ya. Siapa je boleh masuk sebenarnya. Siapa je boleh handle role yang boleh dimasukkan dalam permainan diorang. So kat sini Toda memang satu misteri juga bagi saya sebab Ya. line up diorang tu. Alice pemilihan terakhir pada pasukan Homeboys dan juga Lapu-Lapu. So kuatlah sebenarnya Lapu-Lapu dekat side lane. Dia boleh haras. Kalau Pakito main dekat side lane, dia boleh haras Pakito dari jarak jauh. Dan sekarang ini masalah mereka adalah macam mana diorang nak tumbangkan Alice ni dengan sangat-sangat cepat. Dan itu dia hero terakhir yang akan diambil oleh pasukan Toda dengan mengambil Tigreal. Itu dia Chico akan bermain tank rasanya. Yelah tu sebab mekanik skill dia lain. Sebab kalau Ciku main tank, so kita akan fokuskan kepada Medal yang bermain jungler. Mampu tak mampu Medal untuk carry team dia kepada kemenangan. Ya, itulah persoalannya. Ini adalah benda yang menarik untuk anda semua tonton ni. Sebab apa? Sebab kita akan tengok Ciku akan bermain sebagai tank, tuan-tuan dan puan-puan. Korang belum pernah tengok kan Ciku main Tigreal kan? Sekarang ini kita nak kasih tahu Ciku akan main menggunakan Tigreal. Ini dia pasukan alih-alih pasukan yang bertarung. Okey, sempat Inferni, Ijat, Chibi, Anep, Moon, Momo, Medal, Ciku, Popis. Ya, perlawanan yang sengit yang kita akan tengok. Ini adalah perlawanan yang keempat untuk pasukan diorang sebelum diorang gunakan double round robin. Diorang akan bermain dengan lawan tim yang sama sekiranya diorang dah pernah menang dan juga kalah. Ya, tanpa melengahkan masa, inilah dia game yang pertama. Siapakah yang akan mendapat satu mata terlebih dahulu? Adakah pasukan Toda ataupun Homeboys? Dan kita tengok pergerakan yang akan dilakukan oleh kedua-dua pasukan. Homeboys akan mengambil blue buff dahulu dan pasukan Toda kita tengok di bahagian tengah. Medal akan membantu Moon untuk clearkan minion secepat yang mungkin dan dia akan ambil Little Wanderer. Siapakah yang akan dapat? Ijat akan tiba dekat sini. Dia ada smart missile pergaduhan di sini. Moon kita nampak kat sini sedang mengawasi Little Wanderer ini. Datang Popis dekat situ. Siapakah yang mendapat kat situ? Ciku. Dengan Inferni yang dapat. Ya, Inferni yang dapat. Itu pergerakan daripada seorang Fomis. Dia cuba untuk membantu merebut Little Wanderer. Dan di bahagian bawah sempat dia harass Momo. Okey, Ijat datang membantu. Ya, Ijat masih lagi level 1. Tak mampu untuk buat apa-apa. Dan kita nampak kat sini Momo dengan level 3. Dia mungkin akan ada advantage dekat sini. Dengan skill yang dia ada mampu untuk menang lane Lapu-Lapu. Walau bagaimanapun, gol masih lagi sama. Homeboys punya gol dan juga Toda. Ini fasa farming. Bila datang tiba waktu untuk Turtle, mari kita tengok sama-sama siapakah tim yang betul-betul akan menguasai lane Turtle ini. Ijat. Okey, Ciku tolak Ijat ke tepi. Okey, menjauhkan dirinya daripada Moon. Sebab Moon perlu dijaga dan Moon perlu mendapatkan item secepat yang mungkin. Dari segi level nampak gaya Inferni lebih sedikit nak dibandingkan dengan Moon. Sebab Inferni sebenarnya dia dapat Little Wanderer tadi kalau tak silap saya. Dan ini melonjakkan lagi experience dia. Ijat cuba zoning dekat area Turtle di situ. Pengambilan Turtle yang pertama mungkin akan ada konten di sini. Ciku dilambung. Tapi Turtle berjaya diambil oleh Medal satu. Turtle steal yang sangat-sangat bagus. Beetle Shower dan itu dia first blood telah pun menjadi diambil oleh Inferni. Thunder Wrath sangat-sangat kuat di sini. Ciku yang pertama terkorban untuk pasukan Toda. Wow, kita nampak permainan yang agresif ditunjukkan oleh pasukan Homeboys dan hampir-hampir saja Fomes terkorban di situ. Tetapi dengan Anip yang tidak cukup level dia, mungkin Fomes masih lagi boleh melarikan diri. Ya, tapi saya rasa worth it sebenarnya. Walaupun Ciku terkorban tetapi Turtle jatuh ke tangan Medal. Ini akan membuatkan sepatutnya lah Toda ada sedikit advantage. Walaupun dia terkorban seorang kat situ iaitu Ciku, tetapi Medal berjaya secure dengan menggunakan retribution dia. Okey, Medal bermain dengan sangat-sangat baik sebentar tadi. Itu dia.
satu turtle steal ini, yang sangat-sangat bagus. Dan Todak on the way datang ke atas ni. Nak buat satu rotasi untuk ganking pasukan Homeboys. Dan kita tahu dekat situ Anip yang menggunakan Alice mungkin dapat melarikan diri. Fomes, Way of Dragon kena. Itu dia datangnya alih-alih pasukan Todak yang lain. Mengejar Adep tapi Fomes menerima damage yang begitu banyak. Dan kita tengok sekarang ini. Benda ini dan kita lihat Anip tetap juga terkorban. Ya, walaupun pasukan Homeboys dah cuba untuk bertahan Anip kat situ, tapi damage yang dia receive sangat-sangat banyak. Sempat libas Momo di situ dan Momo jatuh terkorban. Satu agresif line up yang bagus ditunjukkan oleh pasukan Homeboys. Dengan ini Todak mungkin akan mendapatkan turret Homeboys yang pertama. Todak mendahului turret dengan 1-0. Manakala goal difference taklah terlalu banyak. Todak leading dalam 700 ataupun 400 begitu. Namun begitu, Homeboys masih mengekalkan lagi diorang punya corak permainan yang sangat-sangat kemas. Turtle yang kedua muncul di sini. Yap, dan sekarang ini kita tengok Chibi akan cuba mendapatkan turtle ini akan dibantu oleh Infernal. Dan tak dilupakan juga Ijat. Kita ada gangguan diberikan oleh pasukan Todak. Ini adalah turtle yang percuma. Retry yang mudah untuk Chibi. Tapi Ciku tertangkap. Satu ejector yang bagus daripada seorang Ijat. Wah, Ijat menggunakan skill advantage yang ada pada Johid tu. Membuatkan Ciku tertangkap. Dan Ciku dah terkorban sebanyak 2 kali. Yes, kita jarang-jarang nampak Ciku terkorban sebanyak 2 kali di fasa perlawanan awal ni. Kerana dia menggunakan tank. So, itu adalah memang kerja tank. Injector mungkin akan dilakukan di sini. Cubaan untuk mengejar Ciku dicampak. Tapi itu bukanlah damage yang Ciku receive. Sangat-sangat banyak. Tapi Momo di bahagian belakang memberi damage yang begitu besar. Chibi sempat telah pun ditumpahkan di sini. Pengejaran ke atas Ijat. Siapakah yang akan mendapatkan kill yang seterusnya? Middle mengejar. Adakah dia nak masuk turret dan tidak. Nampak gayanya. Iya dia masuk. Tapi mampukah dia nak membunuhnya? Nampak gayanya tidak. Ejector digunakan untuk melontar middle. Keluar jauh daripada dirinya. Ya, Homeboys juga mendapatkan turret yang pertama untuk pasukan mereka. Manakala Todak dah mendahului dengan 2 turret. Alice berada di atas, cuba mendapatkan stack yang secukupnya. Dia boleh bawa ke late game kat sini. Nampak pasukan Todak cuba. Terlampau dalam. Displane. Fomes kurang displane di situ. Kenapa injector? Momo cuba dicampak di situ. Namun damage yang di-receive oleh Chang'e sangat-sangat banyak. Medal cuba untuk lari di sini dan berjaya. Tak ada satu mungkin Fomes saja yang terkorban di situ. Disebabkan dia terlalu ke depan. Ingin betul-betul dapatkan Way of the Dragon dia tepat. Yap, itu dia. Tapi digagalkan oleh Infernal. Satu Thunderball yang begitu, ball lightning yang begitu cantik sebentar tadi tuan-tuan dan puan-puan. Menghentikan pergerakan Fomes daripada mendapatkan Way of Dragon. Dan sekarang ini dah masuk minute yang ke-6. Medal akan teruskan lagi farm dan kita tengok Fomes dah siap. Blade of Despair tetap akan muncul di bottom side lane dan kita nampak pasukan Ijat. Lontaran yang cantik dan itu dia Asta Purple Force. Tak boleh nak buat apa-apa. Inilah dia combo wombo yang begitu kuat antara Infernal dan juga Ijat. Ball lightning membuatkan dia tak boleh bergerak. Way of Dragon terpaksa digunakan dan itu dia. Ijat berjaya dibunuh. Turtle akan menjadi milik Chibi disebabkan Liao pemilik Retribution dan Implosion yang gagal di situ disebabkan pihak musuh ataupun Homeboys telah pun jauh melarikan diri. Anip masih lagi mengumpulkan stack dia. Kita nampak kat sini pasukan Homeboys mendahului lepas dia dapat turtle tu. Lonjakkan lagi goal difference yang ada pada pasukan Todak di sini. Walau bagaimanapun kita tahu yang kekuatan Chibi akan muncul bila masuk kepada fasa late game. Medal kena bermain dengan hati-hati kat sini sebab kita nampak Ijat punya pertarungan ke atas. Medal dicari, medal dijumpai dan medal dimatikan di situ. Wow, satu agresif. Ijat position dia sangat-sangat lawa sebenarnya kat sini Kotak. Ya. Sebab kita nampak Ijat beberapa kali dia set up yang cantik untuk Homeboys. Kat sini kita nampak Todak juga salah satu tim yang seharusnya memberikan dominasi awal. Namun dia kecudang di fasa early game. Ya, perlawanan. Itu dia Ijat. Dia cuba melontar seseorang. Ciku dilontarnya. Astagfirullah, Force digunakan. Walaupun Ciku seorang tank Arta.
dia tetap terkorban. Dahsyat. Saya dah cakap dah begitu kuat combo antara Johet dan juga Eudora. Itu Smart Missile, Unstoppable Force, Ejector, Ball Lightning, Fog Lightning dengan Thunder Wrath dah cukup untuk mengorbankan tank. Walaupun tank tu mempunyai HP yang banyak. Tapi kita tengok tadi dengan begitu mudahnya kombinasi antara kedua-dua hero ini menyebabkan Ciku terkorban dengan begitu pantas. Tak dilupakan juga damage yang dihasilkan oleh Chibi dengan adanya Berserker Fury. Ya, Berserker Fury, Raptor Machete, Swift Boot guys tu dah cukup untuk menghasilkan damage yang sangat besar. Manakala Medal juga dah siap Wind Talker, Swift Boot dan Raptor Machete hampir habis sama. Moon cubaan untuk membuka dan berbers. Ijat guys ni, namun Ijat punya HP terlalu banyak. Momo? Alright, Momo berbers. guys tu. Okey, perlawanan ini nampaknya akan diambil oleh Obos. Implosion daripada Ciku. Kena kepada dua orang. Tapi di bahagian belakang, kita dapat sempat membelasah satu persatu daripada ahli pasukan Toda di sini. 2 untuk 2. Perlawanan masih belum habis. Momo lompat keluar Ciku. Dia tak boleh buat apa-apa. Dia hanyalah seorang tank. Dan dia akan dikorbankan di sini oleh Adep. Gaya permainan Adep yang begitu cantik sebenarnya. Kita tengok nyawa dia masih lagi banyak di sini. Ya, kita nampak Ciku melakukan ultimate yang sangat cantik. Namun begitu, dari segi backline dia telah diusik oleh pasukan Homeboys. Disebabkan tak ada combo-wombo yang cantik ditunjukkan oleh Toda. Homeboys mendahului skor dengan sangat-sangat cantik. 10 berbalas 6. Dengan perbezaan gol sebanyak 2,000 melebihi pasukan Homeboys. Dan ini membuatkan pasukan Homeboys bila masuk ke fasa mid game, dia lebih selesa untuk bermain dengan permainan ataupun percaturan drafting yang diorang bawa ini. Ya, benar sekali. Perbezaan gol lebih sedikit untuk pasukan Homeboys dalam 3 ataupun 4,000 Dan Fomes terpaksa bermain dengan selamat, sempat memberikan dia hard time sebenarnya. Sekarang ini adalah masa untuk beliau clearkan lane dan mungkin kena bergerak join team fight. Dan kalau boleh, diorang kena ada something untuk take down Anip yang menggunakan Alice. Dan Jimmy buat masa sekarang akan mendapatkan purple buff ini. Ya, Chibi, saya rasa item yang dia sudah cukup untuk bawa ke late game, tetapi pasukan Toda mendapatkan tarik di situ. Namun begitu pasukan Homeboys adakah diorang akan contest di sini? Implosion yang cantik. Dan terlekat di situ dan Iverdi terkorban dan Meteor Shower di bahagian belakang menghalau ahli pasukan Homeboys. Jimmy akan terkorban, berjaya dibunuh oleh Fomes. Satu gameplay yang begitu bagus dan tanpa kita sangka Ciku berjaya mendapatkan kill di sini. Sempat bersorangan cuba untuk melakukan sesuatu tetapi sayangnya berlawan dengan 3 orang. Berlawan dengan 3 orang bukanlah satu perlawanan yang perlu diambil oleh beliau. Anip sekarang ini yang masih hidup cuma melakukan pertahanan, membuka Blood Out di sini, menghabiskan media dengan secepat yang mungkin. Mereka kena pressure sekarang ini. Dah muncul dah di top lane. Dan kita nampak kat sini Anip mungkin akan dicari. Namun begitu mereka akan lebih fokuskan kepada Lord. Objektif lebih penting walau bagaimanapun Homeboys dah mendahului gol. Toda sedikit saja lagi nak memotong Homeboys punya goal difference di sini. Itu dia berbes yang begitu cantik untuk mematikan Lord. Dan ini dia item Cloud of the Destiny, Calamity Reaper dah disiapkan oleh Anip. Memang cukup sakit kat sini. Namun begitu kita nampak Fomes yang fokuskan pada Blade of Despair. Jarang orang buat Blade of Despair pada item yang pertama. Selalu dia akan buat item yang mungkin kurang sikit goal dia. Tetapi Fomes mungkin dia mendapatkan rentak farming yang awal di situ. Okey. Meteor Shower. Tapi itu dia Chibi berjaya mengambil buff tersebut. Dia ada retribution. So sepatutnya dia memang kena dapat purple buff. Dan Lord akan berada di bahagian bawah. Ini bukanlah Luminous Lord. Tapi ini adalah satu kelebihan yang ada. Dan perlu pasukan Todak guna untuk take down tarik-tarik yang ada oleh pasukan Homeboys. Pasukan Homeboys nampak tertekan sekarang kerana pasukan Toda dia punya dari segi war dia sangat-sangat kemas. Homeboys dah mendahului gol tetapi Toda tahu cara untuk counter. Inilah yang dikatakan pengalaman yang ada pada pasukan Toda ni. Lord di bahagian bawah. Kita tengok macam mana diorang nak set perlawanan. Kita tengok di bahagian belakang cantik. Cara Adik masuk berjaya menghalau pasukan Todak ke belakang. Ciku berada di bahagian paling tengah. Sempat berjaya mendapatkan kaki ke atas Ciku. Ciku begitu lembut dekat sini. Tetapi Fomes di masa yang sama cuma untuk mendapatkan kristal. Tetapi usahanya gagal di sini. Medal tetap terkorban. Sempat bermain dengan sangat-sangat baik di sini tuan-tuan dan puan. Berjaya mendapatkan kill demi kill. Meteor Shower daripada seorang Moon. Tapi sayangnya Ijat
ada immortality. Ya, pasukan Todak berjaya untuk mengurangkan turret inhibited turret yang ada pada pasukan Momo, damage daripada Momo. Momo. Okey. Momo berjaya untuk kill di situ dan ini tak seharusnya dilakukan oleh pasukan Homeboys kerana kita nampak kat tu Chibi yang terkorban. Satu-satu hero yang penting pada pasukan Homeboys untuk carry the late game, tetapi pasukan Todak mengambil diorang punya inisiatif membunuh Chibi. Tak seharusnya Chibi berada di situ. Betul tak, correct? Benar. Lagipun saya rasa mungkin dia cuba nak lawan ataupun kontes dengan Momo, tapi Moon memberi bantuan sebentar tadi. Dan kita tahu damage yang ada daripada seorang Pakito adalah sangat tinggi. Itu dia. Implosion digunakan atas Ijat. Berseorangan. Meteor Shower masih lagi tidak berjaya untuk tumbangkan Ijat. Momo sekarang ini menumbuk-numbuk. Knockout strike yang cantik. Shutdown berjaya diambil di sini oleh Medal. Ya, tas dah dilakukan oleh pasukan Todak dan ini membuatkan mungkin pasukan Todak dah confident. Diorang dah tahu secret recipe untuk menghabiskan game ni. Mungkin diorang kena main lebih berhati-hati. Kerana kita tahu Homeboys pasti akan bersinar balik dengan adanya Bruno. Sekiranya Bruno tu dijaga rapi, tetapi inhibited turret yang kedua akan dijatuhkan oleh pasukan Todak dan ini memenangkan pasukan Todak mendahului 8 turret berbalas 3 turret untuk pasukan Homeboys. Ya, perlu berhati-hati di sini. Sepat kita kena beri perhatian pada Sepat sebab Sepat lah yang akan initiate damage yang banyak daripada seorang Sepat. Tapi Chico di bahagian paling hadapan. Dia resort semua damage yang ada dan dia tetap terkorban, tapi dia akan hidup balik untuk seketika. Tetapi kita tengok Sepat melakukan damage yang begitu banyak dan dia terpaksa pulang ke base untuk rejen balik nyawanya yang hilang. Turret di bahagian atas ni perlu dijatuhkan oleh pasukan Todak. Liz masuk ke depan, cuba untuk cari backline, tetapi Moon telah terkorban dekat situ. Wow, Alice bermain Anik bermain Alice dengan sangat kemas di sini. Yep. Yang berjaya menjatuhkan pasukan Todak. Moon dan juga Medal hampir terkantor kat situ. Okey, Fomes dah siapkan Wind Talker dia. Mungkin dia perlukan movement speed di fasa-fasa late game ni. Split push pun boleh juga untuk Fomes ni. Setuju tak? Ya, saya sangat setuju dengan adanya Wind Talker ni akan mempercepatkan pergerakan beliau dan seperti yang kita tahu sekarang ini adalah masanya yang tepat untuk pasukan Homeboys mengambil lot ini. Bantuan perlu diberikan oleh ahli pasukan Todak yang lain. Tengok Ciku dekat mana. Dia cuba mencari Chibi. Siapakah yang akan dapat lot ini? Momen telah pun tiba tetapi lot berjaya diambil oleh Inferni. Tak berjaya diambil oleh Todak. Dan Chibi berjaya mendapatkan kill demi kill ke atas pasukan Todak. Ya, pasukan Todak dah kehilangan 3 player kat situ. Medal on the way je nak datang, tetapi lot telah dihabiskan oleh pasukan Homeboys. Dengan bantuan lot ini mungkin pasukan Homeboys akan cuba mendapatkan turret-turret yang ada pada pasukan Todak. Mara pasukan Homeboys ke depan kerana diorang tahu yang Momo dan juga Fomes masih lagi dalam cooldown. Dalam patch sekarang ni, siapa yang mati di fasa-fasa late game akan lama untuk hidup sebenarnya. Dia tandukan daripada seorang Lord. Minion Lord telah pun masuk. Macam mana pasukan Todak untuk melakukan pertahanan? Ciku implosion yang cantik dapat tangkap 3. Tapi sayangnya tiada follow damage daripada dari pasukan Todak yang lain. Dan terus saja Homeboys mengunci kemenangan untuk game yang pertama ini. Ya, satu